Penduduk di daerah Beaufort menyatakan perasaan muak kepada pentadbiran negeri Sabah apabila krisis air di daerah ini dilihat seolah tiada penghujung. Tinjauan Astro Awani mendapati rata-rata penduduk terkesan dengan masalah ketiadaan air yang menghantui penduduk lebih 20 tahun lamanya. Getting to Beaufort is an easy drive, but taking the train offers a different experience altogether. The Sabah State Railway that travels through Beaufort was once the North Borneo Railway, transporting tobacco from interior Sabah. From Kota Kinabalu, you can take the daily train that runs every morning. It's an affordable and pleasant journey, and you'll find yourself in the company of families hopping on or off along the way. Kampung Rancangan Kelias merupakan sebuah kampung kecil yang terletak di daerah Beaufort. Beaufort merupakan daerah yang terletak di pedalaman negeri Sabah. Kampung ini merupakan sebuah kampung yang didirikan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (SLDB) sekitar tahun 1970-an. Kampung ini dibuat adalah untuk menempatkan peneroka-peneroka kelapa sawit baru untuk menguruskan ladang kelapa sawit di bawah jagaan SLDB. Kampung ini terletak 13 km dari Pekan Beaufort dan jaraknya dari Kota Kinabalu adalah 147 km. Nama Rancangan Kelias ini diberi adalah disebabkan kampung ini merupakan sebuah rancangan pembangunan bagi SLDB dan Kelias diberi kerana ianya terletak di adun zon Kelias. Perancangan yang cukup sistematik untuk membangunkan penduduk kampung ini. Tapi, apakah pengurusan yang sistematik ini dapat mengatasi masalah yang timbul di kampung ini? Masalah air telah melanda kampung Rancangan Kelias. Masalah air ini telah menyebabkan penduduk kampung Rancangan Kelias mengalami kesukaran. Kampung Rancangan Kelias merupakan kampung yang menggunakan sistem perpaipan untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Sistem perpaipan di kampung ini telah digunakan sekitar 40 lebih tahun. Pada mulanya, jumlah rumah yang ada di kampung ini hanyalah dalam lingkungan 190 buah. Kini, jumlah rumah yang ada di kampung ini hampir mencecah 500 buah. Walaupun telah menggunakan sistem perpaipan untuk mendapatkan bekalan air yang bersih, masih juga ada sebilangan penduduk kampung Rancangan Kelias ini tidak mendapatkan bekalan air. Di sini saya akan nyatakan 4 faktor yang menyebabkan bekalan air bersih di kampung Rancangan Kelias ini terjejas. Pertama adalah disebabkan oleh tekanan air yang rendah. Pada mulanya, rumah yang ada di kampung Rancangan Kelias ini hanyalah terdapat 190 buah, sekitar 190 buah. Kini, rumah yang ada di kampung Rancangan Kelias ini mencecah hampir 500 buah.
Oleh itu menyebabkan tekanan air bagi penduduk kampung rancangan kedas ini mengalami kemerosotan. Kedua adalah disebabkan oleh sistem perpaipan yang telah uzur. Sistem perpaipan yang ada di kampung rancangan kelas ini berusia hampir 40 lebih tahun dan ianya tidak pernah diselenggara ataupun ditukar, menyebabkan ianya menjadi salah satu punca masyarakat ataupun penduduk di kampung rancangan kelas ini tidak mendapatkan bekalan air yang bersih yang sepatutnya. Ketiga adalah disebabkan oleh penggunaan pam air yang berleluasa. Di kampung rancangan kelas ini, penduduk yang berkemampuan mereka akan menggunakan pam air untuk mendapatkan air secara berlebihan, manakala penduduk yang tidak berkemampuan mereka tidak akan mendapatkan air yang sepatutnya mereka terima kerana saluran air yang sepatutnya ke rumah pengguna yang kurang berkemampuan ditarik oleh pengguna yang berkemampuan yang menggunakan pam air ini. Punca ataupun faktor yang terakhir dan yang keempat adalah disebabkan oleh kecurian air. Kampung rancangan Kelias, penduduk ataupun rumah yang ada di sana mencecah hampir 500 buah. Tetapi maklumat yang saya dapatkan daripada Jabatan Air, hanya 300 buah rumah yang berdaftar untuk mendapatkan saluran air. Bagaimana dengan 200 buah rumah yang lain belum mendapatkan bekalan air? Itu persoalannya. Untuk lebih jelas, kita dengarkan rungutan ataupun luahan daripada penduduk kampung sendiri mengenai punca masalah air yang berlaku di kampung ini. Saksikan. Bagi saya mungkin itu juga faktor yang pertama, itu berkenaan dengan semua orang di rancangan ini. Mungkin juga bukan lagi yang memang kebanyakan dia menggunakan pom air tuh. Kalau tidak, macam saya di sini kan, kalau kita tidak menggunakan mungkin tidak air. Nah itulah. Tapi kedua dia mungkin masalah pipe di sini sudah lama. Kemungkinan banyak sudah yang pipe itu kan tersumbat lah. Nah, sebab pipe nih tidak pernah disebis Pak. Nah, masalah tekanan air rendah di kawasan kampung rancangan kelas terutamanya bermula dalam lebih kurang 3 tahun yang lepas. Berkemungkinan puncak batang pipe yang sudah uzur, yang sudah memakan masa lebih kurang hampir 40 tahun. Kedua, mungkin pertambahan pengguna. Kalau dulu bermulanya pipe ada di kampung ini, penduduk kampung ini lebih kurang dalam 180 atau 190 buah. Sekarang sudah mencecah hampir 500 buah. Jadi berkemungkinan penggunaan terlampau tinggi dan disebabkan oleh faktor lain, mungkin dari segi teknikal, geologi berkemungkinan, dan pipe bocor seperti sudah uzur. Lepas itu ditambah lagi dengan masalah sekarang ini kan air rendah, namanya pengguna yang menggunakan pom penyedot air. Jadi bagi yang tidak berkemampuan, mereka ini mengalami masalah air yang berkepanjangan, sebab bekalan air yang disalurkan tidak lagi mengikut tidak lagi mengikut nih saliran yang normal, makanya masalah air berterusan. Kalau ikut masalah air nih di sebelah situlah, bukannya masalah perpaipan juga ada yang curi. Yang di Pekan tuh? Enggak lah, Pekan. Kalau masalah di kampung, kalau Pekan takkan tidak masalah lah. Cuma Beaufort nih non revenue water dia, maksudnya
pengeluaran air di loji lagi banyak dari yang digunakan, yang sampai kepada pengguna, yang dibayar oleh pengguna. Contoh lah kita 100% hanya 19% saja yang sampai kepada pengguna, yang dibayar oleh pengguna. 19% saja. Sebab itulah kita tidak tahu di mana yang hilang dia. Mungkin orang curi. 81%. Oke. Kebanyakan curi lah. Maksudnya ada yang membuat penyaluran air yang secara penyambungan haram lah nih. Kebanyakan. Jadi orang lain ngambil tinggi. Tidak juga bil tinggi. Jadi cuma dia ambil dari main point. yalah. Sebab kalau kita punya meter kan depan rumah yang macam tu kan. Oke. Sebab tuh pengguna lain tidak dapat. Sebab ada pengguna yang sudah berdaftar, orang main potong saja bayar. Ambil air lah. Itu jelas lah dia orang punya pengguna. Kebanyakannya di situlah, jadi sebelah sana. Sebelah Gadong. Ya. Gadung ke atas dan ke dalam. Sini ada juga. Sini setakat ini ada. Mungkin ada tapi kita tidak tahu. Nah itu sajalah. Minimum lah. Ada mitra tapi ya dia ada bypass. Sebab tuh apa yang dia bayar tidak sama dengan yang dia gunakan. Maksudnya air tuh sebelum dia lalu meter tuh dia sudah cut Dia dari. sudah, ya. Sebab itulah kita punya NW di Beaufort nih terlalu tinggi. Sedikit saja yang sampai begini, tidak sampai separuh pun yang keluar, tapi diganti balik oleh pengguna. Oke. Tolak-tolak bocor pun kalau ikut apa yang pengguna bayar sepatutnya lebih lagi, tapi kurang. Jadi nggak tahu mana air itu hilang. Nah, gitulah. Hasil daripada temu bual ataupun temu ramah bersama penduduk kampung, iaitu ketua kampung, penduduk kampung dan juga salah seorang pekerja jabatan air yang tinggal di kampung tersebut, saya mendapati beberapa inisiatif yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah air di kampung ini. Pertama adalah dengan menukar sistem perpaipan yang lama kepada sistem perpaipan yang baru. Kerana dengan menukar sistem perpaipan yang baru ataupun menggantikan pipe-pipe yang bocor, kampung ataupun penduduk kampung ini akan mendapatkan sumber ataupun saluran air yang bersih dengan lebih sistematik dan baik. Kedua adalah mewujudkan tangki statik untuk kampung rancangan Krias. Untuk pengetahuan, Kampung Rancangan Krias baru membina sebuah tangki statik untuk kampung ini. Fungsi tangki statik adalah untuk menyimpan air yang disalurkan oleh loji dari Pekan Beaufort ke tangki tersebut, barulah disalurkan ke rumah-rumah yang ada di Kampung Rancangan Krias ini. Kerana air yang disalurkan di Kampung Rancangan Krias ini adalah direct daripada loji air di daerah Beaufort. Jadi untuk mengatasi, oleh kerana penduduk yang ada di Kampung Rancangan Krias ini terlalu ramai ataupun rumah yang ada di Kampung Rancangan Krias ini terlalu banyak, inisiatif yang dibuat adalah dengan menubuhkan sebuah tangki statik untuk menjadi storan air kepada penduduk di Kampung Rancangan Krias ini. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, inisiatif yang boleh saya fikirkan adalah dengan menggalakkan penggunaan tangki persendirian ataupun tangki biru di setiap rumah penduduk di Kampung Rancangan Krias. Kerana oleh kerana kita tahu Kampung Rancangan Krias ini mengalami masalah kekurangan air, jadi penggunaan tangki ini mampu mengurangkan masalah tersebut, iaitu dengan menyalurkan dahulu ke tangki biru ataupun tangki persendirian tersebut, barulah disalurkan di rumah. Oleh kerana masalah ini berlakulah, bagi saya pada masa akan datang jika rumah tersebut mengalami
ketiadaan air, tangki tersebut boleh membantu menyelesaikan masalah ketiadaan air di rumah ataupun di kampung tersebutlah. Jika ramai penduduk yang menggunakan tangki biru ataupun tangki simpanan ini, pasti masalah ketiadaan air ini dapat dikurangkan, insya-Allah. So, itu sahaja penerangan daripada saya tentang masalah ataupun isu bekalan air yang ada di kampung rancangan Klias ini. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung rancangan Klias, terutamanya ketua kampung dan juga salah seorang pekerja jabatan air yang tinggal di kampung rancangan Klias yang tidak mau disebut namanya, kerana sudi memberikan maklumat ataupun informasi tentang masalah ataupun isu air di kampung rancangan Klias ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Rafi Oraza kerana telah memberikan gambaran shot drone yang sangat cantik tentang kampung rancangan Klias ini yang boleh dilampirkan di dalam video ini. Saya berharap video ini dapat digunakan sebagai informasi yang berguna kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.